haikal thalis. Kita kena ingat kata Yahudi apa boleh dia duk putus, sampai Baitul Maqdis pun dia duk putus. Kita kena ingat kata learning Palestin dia bagi dua iluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Mu nak tukarkan makan ni hak sedap dengan makan ni hak harga murah. Hak mu metak ni hak perih-perih ni, hak kuih tu hak molek-molek hak sedap-sedap. Tapi tabiat Bani Israel ni dia tak turut orang. Nabi Musa sendiri dia tak turut dah. Akhir esok nak rakyat kata dia ni duk atas jalan deraka terus ambil daripada lakoh Mesir sehingga nak sampai di Baitul Maqdis ni duk lawan terus dengan Nabi. Tak. Bawa kata siapa dekat nak masuk Baitul Maqdis lah, siapa di sepadan. Nabi Musa apa kata? Ya kaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa kata ya kaum, hei kaum, udkhulul ardal muqaddasata, masuklah bumi suci ni, allati kataballahu lakum, yang telah tulis oleh Allah bagi kamu. Bumi suci ni Tuhan tulis untuk mudah ni. Di mana? Ardul muqaddasah ni, Baitul Maqdis ni, Sining ni, Kudus ni, Tuhan tulis untuk mudah. Seolah-olah ada cenduk, ada surat hakmu. Siapa? Bani Israel. Sabit tu kalau kita balas hak siapa hak sungguh Ardul Muqaddasah ni? Cuba tengok Quran. Sebab dalam Quran kata ya kaum, hei kaum. Siapa tu? Nabi Musa panggil kaum dia iaitu Bani Israel. Udkhulul ardal muqaddasata, masuk olehmu ke bumi yang suci. Ardul Muqaddasah ni, bumi suci iaitu Baitul Maqdis ni. Allati kataballahu lakum, yang telah tulis oleh Allah bagi kamu. Siapa ni? Bani Israel ni. Nah, kalau kita tengok situ, tengok sekat tu gagah ni Israel ni. Sabit Yahudi yang kerah itu lalu dia tak jang, tak wi sikit pun dia tak wi. Dia ambil sikit dia buat benteng, dia ambil sikit dia buat pagar, dia ambil sikit dia buat pagar. Payah peracur. Bang berde kena dengan kereta nyodok dan kereta meko dan sebagainya. Kena. Sebab kalau tengok allati kataballahu lakum, siapa lakum? Bani Israel. Pak nak pergi ke mana lagi? Nampak sedap dia. Itu dia. Itu ayat Quran. Sebab tu kita sejarah pun kita kena tengok, dan lagi pula ayat Quran pun kita kena tengok. Lepas tu tengok wisuk dulu. Tengok wisuk dulu. Palestin kata hak dia, Israel kata hak dia. Sebenarnya dua ni saudara ya. Sebab Palestin anak cucu Nabi Ismail, Israel anak cucu Nabi Ishak. Tak gitu kan? Anak cucu Nabi Yakub dah kan? Nabi Yakub anak Ishak. Ishak anak siapa? Anak Ibrahim. Ismail anak siapa? Anak Ibrahim. Pak kalau kira Palestin duk berlawan dengan Arabi, duk berlawan dengan Hebrew, kalau kira saudara ya. Orang panggil saudara spok. Cetullah. Tapi tok lain-lain. Pera tu. Kalau kira pupu kok 1000 pupu, 2000 pupu kata deh. Lebih kurang. Tu dia. Lepas tu kita tengok hak siapa hak sungguh. Palestin mengaku hak dia, Israel mengaku hak dia. Hak dia hak sungguh. Kalau kita baca ayat sekat tu saat ni, boleh kau Israel dah. Sebab Nabi Musa kata ya kaum, hei Bani Israel, ya kaum, hei kaumku, dengan maknanya Bani Israel. Udkhulul arda, masuk olehmu ke bumi al muqaddasata, yang suci. Bumi muqaddasah. Allati kataballahu lakum, yang telah tulis oleh Allah bagi kamu. So situ pas kita tengok di lain. Di lain hak yang masuk tu. Hak yang masuk dalam bumi tu, hak yang masuk dalam bumi tu dia kata mana? Dia kata wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, dan seketika kata kami masuk olehmu akan ini qaryah. Apa ini qaryah? Baitul Maqdis. Masuk ke Baitul Maqdis. Masuk ke ini Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadah. Mu makanlah nak makan gapo mu ingin di dalam Baitul Maqdis ni. Wadkhulul baba sujadan. Suruh masuk pintu ni serta sujud. Pintu mana? Pintu Baitul Maqdis. Pintu Hittah. Mu masuk sini serta mu sujud. Wa qulu hittatun. Dan mu kata hittatun. Hittat kepada siapa ni? Bani Israel juga.
Apa hak dia? Hak Palestin ke hak Israel? Tu dia. Ai baca wisuk dulu. Nah, sebut pala-pala tu nampak kata Israel lah. Ingat molek supaya ayat sana ni. Allati kataballahu lakum. Tu tak ada apa dah tu. Orang panggil Bani Israel lah. Tuhan janji pula syarat. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kamu hundur di atas belakang kamu. Maknanya mu jangan hundur ke belakang. Nabi Musa suruh mu kena masuk. Mu jangan hundur lagi. Ada tu. Jangan murtad, jangan irtidad, jangan klik ke belakang, jangan hundur ke belakang. Mu kena hadap ke depan mata. Dak, ya hundur. Tu. Sebab tu nak rakyat kata ia tak turut cara agama. Tak turut, tak patuh taat kepada Allah. Sebab tu Tuhan tak bui. Tuhan tak bui Ardul Muqaddasah ni kepada Bani Israel. Tak bui. Sebab apa? Sebab dia deraka kepada Allah. Suruh masuk wadukhulul baba sujadan wa qulu hittatun. Dia tak kata hittatun. Dia tak kata hittatun. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang suruh kata hittatun, dia kata hintah. Orang suruh sujud, dia tak sujud. Orang suruh tobat, dia tak tobat. Orang suruh masuk, dia klik ke belakang, dia hundur. Pas nak pergi kat dia kan. Sebab tu Tuhan tak bui. Bila Tuhan tak bui, Tuhan royak di dalam kitab Zabur. Tuhan kata walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri, lepas pada zikri. Zikri dengan makna Taurat, lepas pada Taurat. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ni, Ardul Muqaddasah ni, yarithuha ibadiyas salihun. Kami beri kepada hamba kami yang soleh. Itu dia. Kami beri kepada hamba kami yang soleh. Kena kepada siapa hamba kami yang soleh? Kena kepada Palestin. Beri kepada orang muslimin. Di sini walaupun bumi tepat tempat Nabi Yaqub, tempat Nabi Ishaq asal pun kami beri kepada orang soleh. Siapa soleh? Iaitu anak cucu Nabi Ismail. Kena kepada Palestin sekarang. Ada tu. Puak mustautinin apa puak Palestin semua tu Tuhan bagi sini tempat dia. Jadi kita pun orang panggil, kita selaku orang muslimin ni pun orang panggil Tuhan wi kepada orang muslimin di bumi muqaddasah ni untuk orang muslimin. Sebab orang hak soleh Tuhan mempersakai bumi ni. Jadi hak kita kalau kira. Pas dia di hari ni dia pisah punguh, pusak, putus semua tu tujuan apa? Tujuan dia nak buat haikal thalis. Haikal thalis. Kita kena ingat kata Yahudi apa boleh dia duk putus. Sampai Baitul Maqdis pun dia nak putus. Kita kena ingat kata learning Palestin dia bagi dua bahagian. Palestin sebelah lek kita Gaza. Kita Gaza ni canuan kasar. Ada sikit dah orang lebih kurang sejuta lebih duduk sini. Ni, kita Gaza. Dia duduk di duduk di patah laut ni. Duduk di patah laut. Sebucu sikit dah. Orang sejuta lebih. Satu bahagian lagi Palestin yang besar sikit ni dia panggil Dhifatul Gharbiyah. Dhifatul Gharbiyah ni bahasa orang putih dia panggil West Bank. Ni West Bank duduk sebelah ni. Hak ni dia luas lagi. Maka Kudus, Masjidul Aqsa duduk sini. Masjidul Aqsa ni dia duduk tahu di antara Israel duduk serai sama, okey. Israel dengan Dhifatul Gharbiyah, iaitu di West Bank ni. Jadi Palestin hak ni besar lagi. Duduk besar lagi. Hak ni sebucu sikit ya. Kita Gaza ni. Sebab tu di hari ni dia nak pergi payah dengan sebab lubai-lubai banyak hak ni tu. Siapa ke dia duk tabang saat ni tu tak siapa ke lubai saat ni tu, dalam ramalan dia nak cerung air laut bubuh le lubai tu. Tak? Sebab dia duduk di patah laut dekat. Patah laut sehingga siapa Tel Aviv, sehingga siapa nu. Siapa ko Haifa, siapa ko Tahnu. Tu dia. Maka di sini dia nak bubuh air laut. Ada setengah kata buh dah air laut saat ni tu, air laut siapa ke jadi tawar. Ini orang panggil hikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini nak rakyat kata, apa boleh dia nak putus saat ni tu? Dia nak putus dua tepat semaya saat itu di atas Masjidul Aqsa. Ya Masjidul Aqsa ni saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Hak kita duk tengok kubah cak kuning tu, hak tu dia panggil Qubbatus Sakhrah. Qubbatus Sakhrah. Hak kubah cak hitam tu Musalla Umar ataupun dia panggil Musalla Al-Qibli.
pada tu musalla Umar ni musalla Al-Qibli, bukan Masjidul Aqsa. Sebab masa Saidina Umar dia tak panggil Masjidul Aqsa, sebab Masjidul Aqsa ni kawasan pak segi ni duk di benteng ni, duk di pagar ni, kawasan pak segi tu dia panggil Masjidul Aqsa. Maka bina saat itu Saidina Umar bina sebuah musalla di atas Baitul Maqdis. Nah, masa Saidina Umar. Jadi masa khalifah Saidina Umar, kita tahu dah sebagai khalifah yang kedua lepas pada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Khulafair Rasyidin ni, Abu Bakar As-Siddiq ni jadi khalifah. Dia dilantik jadi khalifah pada tahun 11 Hijriah sehingga sampai 13, dari 2 tahun saja. Maka Saidina Umar pula. Jadi Saidina Umar lah mari bina ni. Masa Saidina Umar ya tu. Masjid yang kita dah tengok kubah Cak Itai tu. Lepas tu hak Cak Kuning tak ada lagi. Pak kita di hari ni bawa sebut kata Baitul Maqdis, kita gambar hak Cak Kuning tu. Faham tak? Sebab apa kita gambar hak tu? Sebab apa bila tengok Baitul Maqdis, bila kecek hak Baitul Maqdis, dia tunjuk gambar hak Cak Kuning. Padahal gambar hak Cak Kuning tu Qubatus Sakhrah. Buat apa boleh dia tunjuk? Sebab orang panggil den. Ya benar tu orang panggil beri lambang kepada Islam tu kuat dah kan. Wi lambang kepada dunia hak ni tu boleh tarik ke dunia hak ni tu kuat. Maka ya wi lambang tu. Bila sebut Baitul Maqdis dia tunjuk lambang tu. Kecek mudah-mudah supaya mau tengok Singapura tu lah. Nah, Singapura ni pun tunjuk Singapura dia tunjuk. Tunjuk nate hak duk tubik air dah. Duk di tempat dia mau duk jalan duk gapo tu, duk tubik air dah. Nah, Singapura dia tunjuk situ. Ni pun sepatu. Sebenarnya hak bina tu iaitu masa Abdul Malik bin Marwan pada tahunnya 68 Hijriah. 68 Hijriah ni masa orang panggil Khalifah Umayyah. Nah, Khalifah Umayyah bina tu. Nah, Khalifah Umayyah bina hak tu masa Abdul Malik bin Marwan dah tu bina. Tahun 68 Hijriah. Jadi di sini nak punggah hak tu. Yo punggah dua-dua tu nak punggah tak boleh dengan sebab Palestin duk ganggu ni, duk karu ni. Nah, nak punggah tak boleh. Lalu itulah dia kena perhabis Palestin ni, kena perhabis. Sebab tu dia dak hembak pergi turun di selatan Gaza ni tu, dia dak hembak wipung ya. Berwipung dia dengan cara apa tulah juga. Dia mati sepatutnya juga sebab dia nak milik tanah, tuai apa dia tak sewa ada. Sebab kalau kita milik tanah, tuai ada, jadi tak senang hati juga. Nak milik kan tuai duk tengok. Dia kena bunuh habis sepatutnya juga. Tu orang panggil raka dia. Nah, orang panggil duduk dalam khutbah dia, duduk dalam penkan dia kena bunuh habis. Maka dia bunuh habis di sini tujuan apa? Tujuannya dia nak bina Haikal Salis. Gapo Haikal Salis? Tempat buat ibadat yang ketiga. Ataupun dia panggil Haikal Maz'um. Ada satu riwayat dia kata Haikal yang kedua. Haikal yang tiga ni kerana dia kira kata Haikal yang pertama, tempat buat ibadat yang pertama bagi Yahudi, dia dakwa kata pada kurun 10 sebelum daripada milad, sebelum daripada peranak Nabi Nabi Isa tu. Nah, lebih kurang 500 tahun. 500 tahun maknanya 587. Nah, belum daripada peranak Nabi Isa saat itu, pada kurun yang ke-10 orang panggil Haikal pertama iaitu Haikal Sulaiman. Maka Haikal Sulaiman ni diputuh oleh oleh orang panggil kekuatan Babylon. Babylon ni kekuatan raja kawasan Iraq, kawasan Parsi kono. Babylon dia duk boleh mari serai kawasan Kudus, serai kawasan utuh Haikal Sulaiman. Lepas pada tu buat Haikal yang kedua. Nah, Haikal yang kedua saat itu bina mari iaitu lepas daripada miladi 70. Nah, 70 miladi buat Haikal yang kedua. Tapi diputuh oleh kerajaan Rom. Nah, puak kerajaan Rom ni putuh tu. Puak raja-raja dia, puak ambroto dia ni tu putuh tu. Nah, jadi manakala dia ni tu putuh tu, masa tu orang panggil duduk di Orushalim ni iaitu Darussalam, iaitu kena kepada kawasan Kudus. Dia putuh di situ tu lah. Tak ada lagi. Nah, tempat buat ibadat besar Yahudi tu tak ada lagi. Lalu itulah dia buat ibadat di Mabekah. Mabekah ni bahasa saya kata Kampung Ronghai. Duduk situ, Kampung Ronghai. Mana? Situ.
tempat buat ibadat ya di dinding tinggi tu, kampung Ronghai. Dia tak ada lagi. Maka dia nak putus dua musalla ada tempat latah tu, Qubatus Sakhrah dengan musalla Umar tu, putus dua tu, dia nak buat Haikal Maz'um. Faham tu? Haikal Maz'um. Jadi Haikal Maz'um ni, saudara-saudara, sedari-sedari, kalau kita nak tengok tak payah, kita pim dalam Google Haikal Maz'um. Tu baik selalu dah gambar dia. Tu baik selalu dah Haikal Maz'um. Hak Yahudi dok buat penkan nak bina hak tu tempat makbad dia. Faham tu? Bila Yahudi saat itu dalam rakaat dia nak buat makbad yang ketiga hak tu, jadi di hari ni dia kena usak, dia kena pusak dalam Bani Israel di dalam Palestin saat itu kena kena tujuan nak bina hak tu boleh. Bo kata bina hak tu sudah. Tujuan apa? Tujuan dia nak tunggu Tuhan mari. Tu dalam ramalan dia. Dalam rangka dia hak ni tu dia nak tunggu Tuhan mari. Ni akhir zaman dah ni. Akhir zaman dah. Siapa Tuhan? Sebab dia Tuhan supaya kita juga dulu. Tapi kerana dia tu selalu kupur dengan Tuhan. Kuat sangat dia tu kupur dengan Tuhan. Nak kali tiap-tiap perkara dia ni seteru dengan Tuhan, seteru dengan agama Tuhan. Maka dia tu jadi kupur berat, kupur teruk dia. Sehingga Tuhan dia tu balik ke jadi siapa? Dia jadi Ad-Dajjal. Jadi Dajjal. Akhir esok dia nak tunggu Tuhan mari di tempat makbad dia ni. Maka Dajjal ni nak ayat kata akhir esok Yahudi ni dia habis kuat kekuasaan dia, kekuatan dia. Sebab Nabi kata hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahuda. Tak berlaku kiamat sehingga bunuh oleh orang-orang Islam akan Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahudi sehingga menusuk oleh orang Yahudi ni min wara'il hajari wasyajari. Itu dia. Nak ayat kata akhir dekat nak kiamat sikit lagi orang Islam akan nak bunuh Yahudi. Pakat nak bunuh Yahudi. Sehingga Yahudi menusuk lewat belakang pokok-pokok kayu dan batu-batu. Fayakulul hajaru wasyajaru, dan pokok kayu masa tu dan batu-batu masa tu boleh kecek. Dia kata ya Muslim, hei orang Islam, hadza Yahudi khalfi. Ni Yahudi duk lewat belakang aku ni. Ta'ala faqtulhu. Mari bunuh dia. Marilah bunuh dia. Bunuh Yahudi ni. Yahudi duk lewat belakang aku ni. Illal gharqat, malaikat pokok kayu gharqat. Pokok kayu gharqat ni tak royak. Yahudi nusuk lek dia tak royak. Maka Nabi katakan fa innahu min syajaril yahud. Hak tak royak ni iaitu pokok kayu Yahudi. Kita berasa nak tengok, kita pin dalam Google. Gapo? Al-gharqat. Nak tengok pokok kayu Yahudi ni belah mana? Pin al-gharqat ring ra qahdah. Maka tubiklah gambar. Pecik rupa boleh tengok lah dah gambar. Iaitu gharqat, kayu Yahudi. Hak yang menusuk ni lah mana? Kayu berduri tu. Tu dia. Di hari ni Yahudi tanah banyak dah. Banyak dah tanah. Tanah kayu gharqat. Baru ni menarak sekaligus. Ni dia tanah pula ni. Tanah pula. Sebab apa? Bila Yahudi habis kuasa, Islam nak pergi bunuh dia sebab dia mau denai duk bunuh Palestin, duk bunuh budak-budak, kanak-kanak, orang tua, orang dhaif, orang gapo kena. Maka denai saat itu nak balas kelik. Habis kuasa daripada Yahudi, Islam pakat pergi nak bunuh. Sehingga Yahudi menusuk pokok kayu dan batu-batu, semua batu boleh kecek, pokok kayu boleh kecek. Kecuali kayu gharqat, iaitu kayu Yahudi, dia tak kecek. Dia senyap. Dia tusuk, dia susuk. Itu dia. Jadi kita nak tengok tak payah. Manakala habis kuasa saat itu, dia ada dah tempat dia katanya nak tunggu Dajjal. Sebenarnya Dajjal di sini kita boleh tahu kata Dajjal ni dia ni boleh masuk semua tempat kecuali tanah haram. Ada satu hadis kata Mekah dan Madinah tak boleh masuk. Mekah dan Madinah tak boleh masuk. Ada setengah kata satu hadis lagi Mekah tak boleh masuk, Madinah tak boleh masuk dalam tanah haram, dan Baitul Maqdis tak boleh masuk, dan Masjid Tur pun tak boleh masuk juga. Itu dia. Hal ni orang panggil banyak riwayat. Riwayat Tirmizi lah, riwayat yang lain daripada ni katanya Dajjal itu mari. Dia saat itu bawa syurga, bawa neraka. Masa tu air kering. Air kering katanya di Buhairah Tabariyah, tak kering lagi.
Buhairah Tabariyah ni duk kawasan Jaulan di antara Syria dengan dengan sebelah hilir Palestin. Sebelah Shimal Palestin. Maknanya Jaulan ni duk di sepadan Buhairah Tabariyah ni, Tali Sab Tabariyah ni duk situ. Katanya air situ tak kering lagi masa Dajjal mari. Tu dia. Lepas tu Dajjal mari ni tanah haram tak boleh masuk. Tetapi orang duduk dalam tanah haram. Masa tu orang imi kurang. Dengan sebab penuh dengan maksiat, orang kurang buat ibadat, maka nak pergi berimi dengan Dajjal. Banyak orang nak berimi dengan Dajjal masa tu. Sebab itulah Nabi ajar suruh baca. Nabi kata apabila Dajjal datang itu, mu bacalah. Mu bacalah. Iaitu 10 awal daripada surah Kahfi tu. 10 awal daripada surah Kahfi supaya nak lepas, nak selamat daripada tipu Dajjal. Pak Nabi ajar pula suruh kita baca lepas pada tasyahud akhir, okey. Hadis yang mana Nabi sebut, Nabi kata idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Nak kata mana? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masih dajjal. Itu dia. Hadis ni rawahu Muslim. Suruh kita baca ni lepas pada tasyahud akhir sebab nak selamat daripada Dajjal. Ni jadi akhir suk di Dajjal. Yahudi ni boleh buat haikal, dia nak tunggu Dajjal. Padahal dalam hadis kata Dajjal tak ada boleh masuk sekali Baitul Maqdis, tak boleh masuk boleh. Saya kata dia nak tunggu Dajjal akhir suk. Tapi dia duk mengaku Tuhan dia kerana dia hak ni tu kufur dengan Allah. Akhir suk Tuhan dia bukan Allah dak, klik kepada Dajjal. Nabi kata yatba'una Dajjal 70,000 min Yahudi Asfahan. Dajjal ni timbul kawasan Parsi, kawasan Iran, iaitu di bumi Asfahan. Alaihimut tayalisah. Hak turut Dajjal ni Yahudi Asfahan ni 70,000 semua. Yahudi apa tu? Yahudi Tayalisah lah turut Dajjal mula-mula sekali. 70,000 semua. Maka kita jagalah diri kita dengan kita hak itu amal doa ni lepas pada tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu dia. Baca hak tu. Banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat selamat daripada tipu Dajjal dan ugut daripada segala-gala ketakutan. Begitulah. Maka sekadar tu saja. Sekiranya kita hak itu duk syok ataupun kita hak itu duk ragu-ragu lagi, kita pergi carilah tempat-tempat rojok yang lain-lain lagi. Sebab maklumat sakup paut kawasan Syarqil Awsat ataupun Baitul Maqdis itu banyak sangat. Banyak sangat. Maka sekadar itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin.